Jahirah binti Ja'far, nombor metrik 063128. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu. Pada 1 Januari 1989, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dipisahkan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama. Ini kerana berdasarkan kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang telah memberi kuasa kepada kerajaan negeri mengenai keanggotaan, susunan dan tata cara Mahkamah Syariah. Pada awal penubuhan, Kerajaan Negeri Terengganu menyewa di tingkat bawah Wisma Seri Amar, Jalan Sultan Ismail, Kuala Terengganu pada tahun 1 Julai 1994. Seterusnya, pertimbangan di atas cadangan pembinaan bangunan baru bagi Mahkamah Syariah Kuala Terengganu telah dilakukan pada 4 Disember 1994. Akhirnya, pada tanggal 2 Mei 2000, bangunan baru Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu mula beroperasi di Jalan Sultan Muhammad 21100 Kuala Terengganu. Perasmian bangunan itu telah dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Al-Watiqu Billah Al-Sultan Mizan Zainal Abidin Imidi Almarhum Al-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah. Bangunan itu bersebelahan dengan Kompleks Mahkamah Sivil Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Awangku Azul Azrin bin Indra. Nombor metrik saya 058563. Hari ini saya akan membincangkan tentang struktur Jabatan Kehakiman Syariah di dalam Terengganu. Namun di Terengganu mempunyai organisasi tersendiri dan berpisah dari organisasi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Berdasarkan enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001, Mahkamah Syariah Terengganu terdiri daripada 3 peringkat. Yang pertama, Mahkamah Rayuan Syariah. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariah. Yang ketiga, Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah. Dan Mahkamah Rayuan Syariah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah diketuai Mahkamah Tinggi Syariah. Dan namun setiap Mahkamah Rendah Syariah Daerah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Dan setiap lapisan-lapisan tersebut mempunyai ketua mereka. Kalau Rayuan Syariah, ketua Hakim Syariah. Tinggi Syariah diketuai oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah diketuai dengan Mahkamah Rendah Syariah juga. Tidak boleh diubah daripada segi organisasi yang tercatat dalam Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Baik, jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fariza Idayu binti Rusli, nombor metrik 063121. Saya akan menyambung muka surat seterusnya pada bab struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu. Struktur atau peringkat mahkamah ni berbeza dengan struktur mahkamah syariah semasa awal penubuhan dahulu. Dia terdiri daripada 3 struktur, iaitu Mahkamah Apil Syariah, Mahkamah Qadi Besar dan Mahkamah Qadim. Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dia menerima dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama mengikut hukum syarak dan peruntukan undang-undang. Yang pertama, menguatkuasa dan melaksanakan sistem kehakiman Islam secara teratur dan berkesan. Yang kedua, dia mengurus kes-kes rayuan secara sistematik dan berkesan. Yang ketiga, menguruskan permohonan pembahagian harta pusaka. Yang keempat, membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi. Dan yang terakhir, memberi perkhidmatan runding cara, pertemuan dan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cikgu Aina Zahirah binti Cikgu Zulkifli, nombor metrik 058723. Saya akan membentangkan mengenai tajuk Mahkamah Tinggi Syariah. Fungsi-fungsi Mahkamah Tinggi Syariah yang pertama ialah menguruskan pentadbiran perkhidmatan dan pembangunan Mahkamah Rayuan Syariah dan Jabatan Kehakiman Syariah keseluruhannya. Yang kedua pula, menerima kes yang dibawa ke mahkamah seperti kes-kes jenayah dan faraid dalam menyelesaikannya. Manakala yang ketiga pula ialah mendengar dan menguruskan kes-kes mula bicara yang dibawa ke mahkamah ini dengan adil dan saksama mengikut peruntukan yang diberi dalam hukum syarak dan undang-undang.
Dan yang terakhir pula ialah menjalankan semakan ke atas rekod perbicaraan tentang kes-kes jenayah Mahkamah Rendah Syariah daerah-daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Syazwana Ashura binti Salim, nombor metrik 062897. Seterusnya saya akan membicarakan tentang Mahkamah Rendah Syariah. Seperti mana mengikut kajian, Terengganu mempunyai 7 mahkamah rendah syariah iaitu mengikut daerah-daerah yang ada. Tiap-tiap mahkamah yang ditubuhkan mempunyai fungsi yang sama mengikut daerah masing-masing. Antara fungsinya adalah menerima dan mendengar kes yang dibawa di mahkamah sama ada dalam kes-kes mal, jenayah ataupun faraid dan mahkamah akan menguruskannya. Seterusnya, mendengar dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke mahkamah ini dengan adil dan saksama mengikut peruntukan yang diberikan dalam hukum syarak dan undang-undang. Di samping itu, mereka melakukan pengendalian mahkamah rendah syariah di daerah-daerah menerima tuntutan, permohonan, dakwaan daripada mana-mana orang, mendaftar dan mengkategorikan kes, membicarakan kes, membuat keputusan hukuman dan perintah serta melaksanakan hukuman, dan mana-mana perintah yang berkaitan juga merupakan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Rendah Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Musnah binti Sulaiman, nombor metrik 057731. Hari ini saya akan menerangkan tentang Mahkamah Rayuan Syariah di Terengganu. Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya. 2. Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu. Yang ketiga, apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan sebagaimana yang difikirkannya adil bagi meluluskan rayuan itu. Kesimpulannya, Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu juga melakukan semakan rekod mana-mana prosiding dalam perkara jenayah di Mahkamah Tinggi Syariah bagi maksud meyakinkan semua pihak bahawa keputusan prosiding itu adalah betul dan sah dan memastikan prosiding itu dijalankan mengikut peraturan mahkamah serta mewujudkan sistem kehakiman syariah secara teratur, profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Farhanis binti Ahmad Fauzi, nombor metrik 057719. Seterusnya saya akan menerangkan tentang punca kuasa Mahkamah Syariah Terengganu. Berdasarkan Seksyen 17 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001, bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah ialah Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Apabila rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan keputusannya oleh Mahkamah Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Afifah binti Marzuki, nombor metrik 058632. Saya akan membentangkan tentang bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diperuntukkan di dalam subsection 11 lingkungan 3 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001, iaitu yang di mana bidang kuasa yang pertama bidang kuasa jenayah yang membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan ianya boleh dihukum di bawah enakmen Mahkamah Syariah atau mana-mana undang-undang yang bertulis lain yang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam, dan ianya boleh
mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan tersebut. Yang kedua adalah bidang kuasa mal, iaitu mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam, dan tindakan atau prosiding itu adalah mestilah berhubung dengan perkara perkahwinan ataupun penceraian, harta sepencarian, wakaf dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang subsection 12/2 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 memperuntukkan Mahkamah Rendah Syariah. Iaitu yang pertama, dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam. Hukuman maksimum yang diperuntukkan iaitu yang pertama, tidak melebihi RM3,000 atau pemenjaraan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Dan yang kedua, dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya jika amount atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi RM100,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang, tidak termasuk tuntutan hadanah atau harta sepencarian. Antara enakmen-enakmen iaitu yang pertama, enakmen pentadbiran hal ehwal agama Islam Terengganu, dan yang kedua, enakmen undang-undang pentadbiran keluarga Islam, dan yang ketiga ialah enakmen Mahkamah Syariah Terengganu, iaitu tujuannya ialah memantapkan lagi perkongsian dengan agensi kerajaan, dan yang kedua memperkuat integrasi maklumat, dan yang terakhir mengukuhkan kerjasama strategi dalam kalangan agensi kerajaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.